Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan ke-9 yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya Ahmad Maliki, seterusnya Ustaz Ahmad Izzuddin dan yang ketiga Ustazah Aisyatul Amni. Kami merakamkan ucapan terima kasih kepada Doktor kerana telah memberi tunjuk ajar dan memberi peluang kepada kami untuk membentangkan 4 perkara. Yang pertama, tentang hala tuju pendidikan teknik dan vokasional dalam memartabatkan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, profesionalisme guru berlandaskan FPK dalam penjajaran kurikulum. Yang ketiga, peranan guru dalam merealisasikan FPK. Yang keempat, perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara-negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada petang ini kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama berada di dalam kelas falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang berusaha Dr. Azizi bin Jaafar, seterusnya sahabat dan sahabiah yang saya hormati sekalian. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk hala tuju pendidikan teknik dan vokasional PTV dalam martabatkan FPK. Sistem pendidikan di Malaysia telah berubah dan tidak ketinggalan perubahan yang begitu ketara dalam pendidikan teknik dan vokasional. PTV adalah penting dalam dua pembangunan sesebuah negara, khususnya jika mahu menjadi sebuah negara perindustrian. Ini tidak terkecuali kepada Malaysia yang sedang berusaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Perkembangan pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia. Pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1964, iaitu di bawah Jabatan Pengurusan Teknik atau kini dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional BPTV. Tujuannya adalah menyediakan murid-murid untuk memasuki bidang pekerjaan bagi satu langkah mempergiatkan lagi usaha kerajaan untuk memajukan bidang ekonomi dalam perindustrian. Pelajaran teknik dan vokasional yang di bawah pentadbiran bahagian ini termasuklah: pertama, sekolah menengah atas, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5, terdiri daripada sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vokasional yang menyediakan pendidikan teknik, pertanian, perdagangan dan mata pelajaran bidang pekerjaan. Kedua, politeknik ditubuhkan untuk memberikan latihan kepada juruteknik peringkat pertengahan dalam bidang kejuruteraan dan pegawai kerja muda dalam bidang perdagangan dan keusahawanan. Ketiga, ia berhubung rapat dengan agensi lain yang berkaitan dengan melatih tenaga kerja mahir dan separuh mahir seperti LKPPK. BPTV juga terlibat dengan beberapa tugas, iaitu: pertama, mengawal sedia sekolah-sekolah teknik dan vokasional. Kedua, menguruskan pembangunan sekolah-sekolah teknik dan vokasional. Ketiga, menggubal dan menyediakan kurikulum sekolah-sekolah teknik dan vokasional. Dan yang keempat, memperuntukkan keuangan sekolah-sekolah teknik dan vokasional. PTV sebelum Perang Dunia Kedua 1900 hingga 1940. Pertama, bertubuhnya Sekolah Teknik Teacher pada tahun 1906 Kuala Lumpur bagi melatih juruteknik khasnya bagi Jabatan Kerja Raya dan Kereta Api lain. Kedua, pada tahun 1942 sekolah teknik ini telah dinaik taraf ke maktab dan dinamakan Maktab Teknik. Ketiga, kini Maktab Teknik ini telah dinaik taraf kepada universiti yang dikenali sebagai Universiti Teknologi Malaysia. Keempat, pada tahun 1925 sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi melihat latihan dalam bidang vokasional. Kelima, hasil daripada jawatan kuasa ini telah tertubuh 4 buah sekolah
ketukangan dengan tujuan utamanya menyalurkan satu cabang pendidikan bagi pelajar sekolah rendah yang lemah akademik supaya mengikuti bidang vocational bagi persediaan untuk memasuki alam pekerjaan. PTV semasa pendudukan Jepun 1941 hingga 1945. Ketika ini sekolah-sekolah teknik dan pertukangan yang ada terus memberikan pendidikan teknik dan vocational kepada pelajar dan penduduk tanah Melayu yang bekerja dalam bidang teknik dan vocational. PTV awal kemerdekaan iaitu pada tahun 1957 hingga 1969. Pada peringkat ini, laporan Rahman Talib telah menjadi Akta Pendidikan 1961. Antara show-show yang telah dibuat ialah mengenai sekolah menengah pertukangan dan sekolah menengah teknik tidaklah diwujudkan. Pada tahun 1968 pula, 3 buah sekolah teknik telah dibina dengan tujuan menyuburkan kebolehan pelajar dalam bidang kejuruteraan. Di sini, mata pelajaran akademik juga dititik beratkan di samping mata pelajaran teknikal yang ditawarkan. Bagi pelajar yang cemerlang akan berpeluang melanjutkan pelajaran ke maktab teknik atau institusi teknologi mara atau kolej teknikal yang lain. PTV pada tahun 1970 hingga 1990. Pada peringkat ini pula, matlamat pendidikan selain membasmi buta huruf, ia juga bertujuan mencapai matlamat ekonomi negara. Oleh itu, pada tahun 1970 hingga 1989, beberapa sekolah menengah teknik dan vocational ditubuhkan. Ia bertujuan menampung permintaan pelajar yang berminat dalam sistem PTV. Bilangan politeknik juga semakin bertambah. PTV pada tahun 1990 hingga kini. Kementerian Pendidikan menggubal semula matlamat dan tujuan PTV agar ia dapat menampung kekurangan yang ada. Tujuan dan objektif PTV ialah: pertama, pendidikan teknik. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelajar yang cenderung kepada bidang teknik di peringkat pendidikan menengah atas melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Objektif pendidikan teknik ialah memberikan pendidikan akademik yang seimbang dan menyediakan pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi. Kedua, pendidikan vocational. Tujuannya ialah melahirkan pelajar yang cenderung kepada bidang vocational di peringkat menengah atas. Kursus yang diadakan membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan asas vocational dan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan sebagai tenaga kerja mahir atau separuh mahir dalam industri. Hala 7 PTV dalam memartabatkan FPK. FPK adalah satu impian dan harapan negara dalam menentukan matlamat pendidikan negara terlaksana. Dalam menangani perubahan dan pembangunan yang pesat ini, peningkatan dan pengurusan pengetahuan diri dengan kemahiran dan pengetahuan terkini terus diberi penekanan. Justru, pendidikan sepanjang hayat adalah selaras dengan hasrat FPK. Jika kita lihat, FPK menekankan perkembangan potensi individu yang dimiliki sejak lahir, iaitu keupayaan, bakat dan juga potensi. FPK itu sendiri dapat mengajak pendidik PTV dan pelajar PTV mengorak langkah melaksanakan pembaharuan dalam sistem PTV yang diamalkan kini. Pada 24 November tahun 2008, Datuk Haji Yusof bin Harun yang merupakan pengarah bahagian pendidikan teknik dan vocational Kementerian Pelajaran Malaysia telah membentangkan kertas kerja seminar mengenai hala 7 sistem PTV yang patut dilaksanakan di Malaysia dengan mencadangkan beberapa strategi untuk menangani isu dan masalah yang terdapat dalam sistem PTV sekarang. Antara masalah yang dibangkitkan ialah: pertama, kekurangan penglibatan dengan pihak industri. Kedua, kekurangan warga pendidik yang mempunyai pengalaman dalam bidang industri. Ketiga, kekurangan dana, kekurangan dasar dalam menyokong PTV. Keempat, gambaran negatif dalam PTV. Kelima, lapan gambaran negatif kepada pekerjaan kola biru. Yang keenam, kurikulum yang tidak efektif dan fleksibel. Strategi pelaksanaan dalam memperkasakan PTV. Pertama, menambahkan lagi enrollment atau pengambilan pelajar dalam bidang vocational dan kemahiran. Kedua, memperkenalkan sekolah asas kemahiran. Ketiga, perkasakan kurikulum PTV.
Keempat, peningkatan hubungan industri dan badan profesional. Kelima, perkasakan school enterprise serta membuat penyelarasan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pendidikan Teknologi Malaysia KPTM. Dan PTV boleh dibahagikan kepada 3 peringkat mengikut aliran. Pertama, technical, yang kedua vocational, yang ketiga adalah kemahiran. Kesimpulannya, pendidikan teknik dan vocational menjadi teras dalam membangunkan potensi individu seperti yang dihasratkan dalam misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. FPK juga menekankan tentang tanggungjawab individu demi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Baiklah, saya Aisyatul Amni binti Muhammad Zain. Saya akan teruskan dengan bahagian yang seterusnya, iaitu profesionalisme guru berlandaskan SPK dalam penjajaran kurikulum. Matlamat SPK adalah untuk melahirkan guru sebagai pendidik yang mengamalkan nilai-nilai profesional dalam menjajar kurikulum yang digunakan. Saya bawakan di sini 4 nilai profesionalisme guru, iaitu yang pertama, amanah dalam menjalankan tugas secara profesional. Ianya bermaksud guru sentiasa mengamalkan amalan menepati masa dan juga sentiasa memastikan guru mempunyai rekod kehadiran yang baik. Yang kedua, mempunyai nilai empati sesama agama, iaitu guru yang mempunyai sifat kasih sayang, prihatin dan juga guru sentiasa bersedia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa. Seterusnya, yang ketiga, iaitu cergas dan aktif. Guru sentiasa menjaga kesihatan diri, menjaga pemakanan dengan baik dan juga merajinkan diri untuk beriadah. Yang keempat, iaitu yang terakhir, adalah berketerampilan, berpakaian serta bertingkah laku kemas, iaitu guru yang sentiasa menjaga penampilan diri, memiliki pertuturan jelas dan menggunakan bahasa yang bagus serta sopan bersama pelajar atau dengan guru-guru yang lain atau dengan sesiapa sahaja. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya mempersilakan pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan tentang peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, peranan guru bersifat amanah. Amanah. Guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah kepada guru ini datangnya dari sesama manusia. Itu meliputi ibu bapa, masyarakat dan kerajaan. Dan juga amanah kepada Tuhan. Okey. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan itu sebagai suatu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan. Guru perlu sentiasa bersyukur dan melipat gandakan usaha untuk memberikan didikan yang terbaik dan sempurna sebagaimana yang diamanahkan. Dalam mendidik, betullah akhlak para pelajar untuk menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Contohnya amanah dalam pengurusan di sekolah. Guru perlu committed dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan, iaitu guru mempunyai komitmen sedar bahawa pentingnya peranan yang dimainkan olehnya bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dalam kalangan pelajar-pelajarnya. Dalam aspek kepimpinan, peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan adalah meliputi tugas seperti menjadi guru kelas. Dalam menjadi guru kelas, guru perlulah menjalankan pengurusan bilik darjah seperti memilih ketua kelas, mengikut suara teramai di dalam kelas tu, menyediakan jadual bertugas, memastikan kedudukan kerusi dan meja tu di dalam kelas tersusun, serta bersikap amanah dalam melaporkan kes-kes seperti ketidakhadiran pelajar atau masalah disiplin pelajar kepada penerokanan hal ehwal murid
di dalam sekolah tersebut. Guru bertugas perlulah mengelolakan perhimpunan harian dan menyampaikan pengumuman sekiranya diarahkan oleh pihak sekolah. Okey, contoh lain bagi pengurusan iaitu guru ni terlibat juga dengan pengurusan di bawah pentadbiran sekolah, seperti merekod dan mengurus, termasuklah juga menjadi seorang perancang. Perancangan pengajaran merupakan salah satu langkah utama seorang guru untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Contohnya guru perlu menyiapkan rancangan pengajaran harian, iaitu RPH, bagi mata pelajaran yang diajar tu. RPS perlulah disediakan lebih awal dan disemak oleh pengetua, penolong kanan atau ketua panitia. Semakan ini dilakukan bagi menentukan strategi semasa penyampaian isi pelajaran dengan sistematik dan teratur. Selain daripada menyiapkan RPH, guru juga menyediakan fail-fail pengurusan seperti fail kelas, evidence murid dan juga mengisi markah penilaian dalam pelaporan kurikulum standard sekolah, sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah. Secara tidak langsung, guru ni mampu mencapai salah satu matlamat FPK, iaitu bertanggungjawab. Okey, itu warga negara yang bertanggungjawab. Aktiviti pengurusan ini bukan sahaja kepada pengurusan pengajaran, malah meliputi pengurusan kemudahan bilik darjah. Antaranya adalah merancang penyusunan kerusi dan meja murid-murid, serta menyediakan sudut ilmu yang menarik dan kontemporari bagi mengambil perhatian murid untuk menimba ilmu dalam suasana yang kondusif. Yang kedua, peranan guru menjadi pakar bidang dalam subjek dia. Guru yang profesional ni adalah guru yang tahu apa yang mesti dilakukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat menjadikan pelajar-pelajarnya beroleh kejayaan dalam hidup dan dapat memberikan ilmu yang terbaik. Dengan itu, guru perlu menjadi orang yang sentiasa lapar kepada ilmu dan sentiasa berasa ingin tahu dengan perubahan dan sentiasa tahu mencari penyelesaian sekiranya ada berlaku permasalahan di kalangan pelajar-pelajar dia mampu memberi penyelesaian. Ketiga, peranan guru dalam kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai yang saling bergabung untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Kali kefalsafaan dia ingin pelajar yang seimbang. Guru perlu menguasailah perkara tersebut dan berkebolehan untuk menterjemahkan ke dalam amalan yang berkesan. Kemahiran mengajar juga perlu dikuasai oleh guru. Komunikasi dia dan pengendalian teknologi adalah perkara yang diutamakan. Manakala pengetahuan secara mendalam, meluah dan terkini terhadap konten, terhadap pedagogi khusus dan kurikulum, terhadap pelajar dan matlamat pendidikan adalah penting juga. Yang keempat, peranan guru dalam kepimpinan. Guru ni perlu menjadi seorang pemimpin atau perunding. Guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk memastikan tiada pelajar yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan pihak atasan yang lain. Sebagai perunding, peranan guru ialah memastikan tiada masalah atau halangan dalam memastikan murid berjaya. Seterusnya, peranan guru dalam penyelidikan. Guru mesti sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesionalisme. Untuk itu, penyelidikan adalah perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam konteks amalannya dalam bilik darjah. Usaha ini sendiri menjadikan guru itu lebih berketerampilan dengan kerjayanya sebelum melahirkan murid atau warga negara yang berketerampilan. Okey, sekarang tentang perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara-negara lain. Kita banding falsafah pendidikan di Malaysia dengan Indonesia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh.
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Itu Jerry. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Manakala Indonesia iaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, perwatakan dan peradaban bangsa bagi meningkatkan keupayaan intelektual, bertujuan untuk mengembangkan potensi pelajar sehingga mereka ni menjadi orang yang mempunyai nilai setia dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sihat, berpengetahuan, cekap, kreatif, berdikari serta menjadi warga negara yang demokratik dan bertanggungjawab. Untuk membandingkan falsafah pendidikan negara lain, saya merujuk pada nota doktor. Kita boleh tengok kat sini tujuan Malaysia ni, tujuan pendidikan usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi seperti yang saya sebut tadi. Seterusnya kalau Singapura, tujuan dia untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid. Pengetahuan dasar itu menghasilkan rakyat yang peduli, penyumbang yang aktif dan pelajar yang memimpin diri serta individu yang yakin. Manakala tujuan pendidikan negara Finland itu sistem pendidikan bertaraf dunia yang menerapkan falsafah pengembangan holistik, pembelajaran sepanjang hayat dan nilai yang diarahkan pada kemajuan bukan hanya diri tetapi masyarakat secara keseluruhan. Elemen nilai pula antara tiga negara ini, Malaysia yang mempunyai elemen kerohanian untuk membentuk akhlak mulia, berdisiplinkan diri dan melawan perkara negatif. Manakala Singapura, setiap pelajar ni akan mengambil bahagian dalam program Value in Action yang membantu membina rasa tanggungjawab sosial terhadap komuniti mereka. Finland pula, sejak awal kanak-kanak telah diajar nilai hidup yang harmoni dan menghormati semua budaya, tradisi dan kepercayaan antara masyarakat. Elemen bahasa. Di Malaysia, ia menekankan perpaduan kaum di sekolah dengan menjadikan bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi. Singapura itu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Di samping bahasa ibunda mereka itu Cina, Melayu, Tamil dan Thailand ni diajar juga sebagai subjek untuk membantu mempertahankan identiti budaya, warisan dan nilai-nilai bangsa. Bagi negara Finland, semua kanak-kanak harus belajar dua bahasa asing selain bahasa Finland. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.